Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 11 Pagi. Pihak berkuasa Singapura menjalankan operasi memusnahkan bom lama tinggalan Perang Dunia Kedua seberat 100 kg. Lebih 4,000 penduduk sekitar terpaksa dipindahkan sementara waktu. Letupan kuat menggegarkan kawasan sekitar namun tidak mendatangkan sebarang bahaya. Bom berkenaan ditemukan pekerja kawasan pembinaan minggu lalu dan tidak dapat dipindahkan. Berikutan berisiko tinggi untuk meledak. Bangkok ditenggelami banjir. Media tempatan mendedahkan air mencecah paras lutut. Keadaan tersebut menyukarkan penduduk memandu kenderaan. Agensi meteorologi menjangkakan hujan lebat melanda ibu negara. Kementerian Luar China mengingatkan Filipina agar tidak melakukan sebarang provokasi di kawasan pertikaian di Laut China Selatan. Perkara itu dinyatakan jurucakap kementerian tersebut, Wang Wenbin. Ia susulan tindakan pengawal pantai Filipina memutuskan halangan yang dipasang Beijing untuk menghalang kegiatan nelayan Manila. Pengawal pantai China juga telah mengeluarkan saki-baki penghalang dari perairan Scarborough Shoal sepenuhnya. Dalam perkembangan lain, China sekali lagi menghantar satelit penderiaan jauh ke angkasa. Pelancaran dilakukan di Pusat Pelancaran Satelit Jiuquan, barat Laut China. Satelit tersebut berjaya memasuki orbit dan akan digunakan bagi tujuan uji kaji saintifik, survei sumber bumi, hasil pertanian dan amaran bencana yang merupakan pelancaran satelit ke-489 menggunakan roket Long March. India sentiasa terbuka untuk meneliti sebarang maklumat khusus yang diperoleh Kanada berkenaan pembunuhan pemimpin Sikh Hardeep Singh Nijjar. Menteri Luar India Subrahmanyam Jaishankar berkata, ia bagaimanapun bukan dasar sebenar New Delhi. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dalam hari itu menegaskan pihaknya akan meneruskan siasatan dan percaya ejen kerajaan India terlibat dalam insiden pembunuhan tersebut. Sekurang-kurangnya 100 orang terbunuh manakala lebih 150 lagi cedera dalam kejadian kebakaran di sebuah dewan perkahwinan di Bandar Al-Hamdaniyah, wilayah Nineveh, Iraq. Kejadian disahkan pihak berkuasa kesihatan Iraq. Punca kejadian masih disiasat. Badan Pemantau Keselamatan Pertanian Rusia sedang mempertimbangkan untuk menyertai langkah China yang mengenakan sekatan ke atas produk ikan Jepun. Ia berikutan risiko pencemaran radiasi. Menurut kenyataan badan itu, keputusan muktamad akan dibuat selepas rundingan dengan pihak Jepun. Pada 24 Ogos, Tokyo memulakan proses melepaskan air sisa terawat dari loji nuklear ke Lautan Pasifik. Air itu katanya telah dibersihkan daripada semua radionukleid kecuali tritium yang masih dalam had yang boleh diterima. Fungsi Konvensyen Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu dipersoal. Adakah masih relevan pada masa kini? Menyatakan demikian Menteri Dalam Negeri United Kingdom, Suella Braverman. Jelasnya konvensyen tersebut berjaya memainkan peranan pada era kegemilangannya, namun ia dilihat sudah tidak lagi sesuai digunakan hari ini. Braverman berkata ahli politik dan pemimpin pemikir perlu bekerjasama untuk sama ada mengekalkan atau menambah baik konvensyen berkenaan. Amazon.com dikenakan tindakan undang-undang anti-monopoli buat pertama kalinya. Ia susulan aduan orang ramai bahawa syarikat berkenaan mengenakan caj ke atas penjual dan pengguna dalam talian secara melampau. Tuntutan tersebut difailkan Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan Amerika Syarikat disertai 17 peguam negara. Tindakan tersebut dilihat sebagai langkah untuk memecahkan monopoli syarikat teknologi besar Amerika Syarikat, Google dan Facebook, antara yang turut terlibat dalam siasatan selama 4 tahun tersebut. Sukan Asia 2022 di Hangzhou. Kontijen negara meneruskan cabaran hari ini dalam beberapa acara sukan. Antaranya equestrian, menembak, wushu, berbasikal, squash, renang. Sukan pelayaran menjadi tumpuan untuk merasai kilauan emas yang dinanti-nantikan. Ia menerusi Nur Shazrin Muhammad Latif yang bakal turun beraksi dalam perlumbaan ke-12 dan terakhir acara ILCA 6. Pelayar berusia 25 tahun itu kini di kedudukan teratas dengan kelebihan 12 mata. Terdahulu, kem berbasikal trek negara menyambar 2 pingat gangsa, masing-masing menerusi trio pecut berpasukan lelaki dan wanita. Trio wanita menyumbang gangsa setelah mencatat masa 49.025 saat. Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.